Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat petang kepada semua sahabat-sahabat yang turut bersama dengan kita malam ni. Malam ni saya tak ada teman, malam ni saya kesorangan. But hopefully semua boleh mendengar dengan baik. InsyaAllah saya harap malam ni tidaklah ada masalah-masalah talian seperti mana yang sebelum-sebelum ni lah, insyaAllah. Okey. Okey ya, Alhamdulillah. Sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk bertemu malam ni, untuk kita santai-santai je lah, untuk kita berkongsi tak banyak mana pun, tapi insya-Allah sesuatulah yang kita anggap sebagai ilmu, dan moga-moga dengan apa yang kita kongsikan malam ni ada sesuatu yang tak banyak tapi sedikit yang mungkin sekurang-kurangnya ada di antara kita boleh mempelajari sesuatu. InsyaAllah saya pun macam saya pernah cakap pada siri-siri yang sebelum ni, biasanya orang yang bercakap, saya sendirilah yang bercakap, telinga saya lebih dekat dengan mulut saya, maka sebenarnya ia adalah peringatan kepada diri saya sendiri. Apa saja perkongsian ni, dia bukanlah untuk tujuan orang kata mendabik dada ke, untuk tunjuk kelebihan ilmu yang ada dekat dalam diri. Tak, bukan. Sebenarnya lebih kepada kita berkongsi sama-sama dengan ilmu kan, sebab macam saya cakap juga pada siri yang lepas masa kita sentuh sedikit topik berkait dengan ilmu, lagi mana kita korek ilmu, lagi mana kita mendalami sesuatu ilmu tu, maka kita rasa sebenar-benarnya makin banyak lagi yang kita nak timba, makin banyak lagi yang kita nak pelajari. InsyaAllah. Okay, let's kita start. Malam ni saya cuba berkongsi sedikit sebanyak berkait, kita campur-campur lah ya, ada kisah, ada juga kisah daripada buku, ada juga kisah yang mungkin saya boleh relatekan daripada mungkin pengalaman saya sendiri. InsyaAllah, sebabnya topik ini sangat general berkait dengan hikmah ujian dan pandang ke hadapan. Kalau kita tengok malam ni kat situ dah tulis pandang ke hadapan. Apa yang maksud pandang ke hadapan tu nanti kita tengok lah. Okey, saya yakin, biasa tak kita sering menyebut perkara ini. Dia tak lari tau dalam kehidupan kita. Kita akan cakap, kenapa ujian ni melanda aku? Kenapa aku tengok macam best je, macam bahagia je kehidupan kawan-kawan. Aku ni lepas satu ujian, lepas satu masalah, lepas satu musibah, berlaku lagi musibah yang lain. Lepas satu lagi ujian yang melanda diri. Sebentar saya sebenarnya ada benda yang nak kena tutup sekejap sebab dia a bit mengganggu sedikit. Okey, kita acap kali mendengar kan, perkara ni tak boleh nak elak dalam kehidupan kita. Monolog-monolog sebegini kadang-kala tak lari untuk sama ada diri kita sendiri yang berkata-kata ataupun paling tidak perkara tu terlintas sama ada di fikiran kita maupun dalam gerak hati kita. Betul? Sebab ini adalah lumrah dalam kehidupan. Sebab saya melihat kehidupan ni sebenarnya ibarat seseolah macam saya boleh kata kehidupan ni ada dua perkara. Banyak sebenarnya kalau nak diulas, tapi saya melihat dalam aspek kita pada malam inilah. Bila saya melihat hidup ni sama ada kita akan
kita sebagai manusia biasa, kita akan menikmati nikmat, okey. Ataupun kita akan Waalaikumsalam Ita. Ita bukan kata hari ni a bit penat ke? Terima kasih banyak-banyak sebab sama-sama dengan Mas malam ni. Mungkin kalau nanti Ita boleh sama-sama sampai to the ends. Tapi kalau penat, tak apa Ita, berehat. InsyaAllah itu juga ujian untuk Ita malam ni sebab sikit sebanyak untuk pengetahuan semua, Ita adalah tulang belakang kami dalam Inspire ni, sebabnya Ita banyak membantulah dari sudut teknikal terutamanya. Alhamdulillah dengan sedikit ilmu yang Allah bagi, bukan sedikit, banyak dengan ilmu yang Allah bagi kepada Ita sanggup bersama-sama dengan kita untuk meluangkan masa berkorban. Walaupun sebenarnya bukan nak kata Ita tak ada kerja hakiki yang nak kena buat. Tapi itulah kita dalam kehidupan ni kita nak kena ada check and balance kan. Tak semestinya sepanjang hidup kita ni kita kena pentingkan diri kita. Pada masa sama kita kena tengok juga kan apa yang kita boleh contribute something. Okay, thanks Ita. InsyaAllah harap ada lagi rakan-rakan lain lah yang turut serta bersama dengan saya malam ni. Okay, balik pada topik kita tadi. Macam saya cakap tadi, kehidupan kita ni dia tak boleh lari pada dua ni. Sama ada sepanjang hidup kita ni kita akan merasai nikmat ataupun sebenarnya kita akan tempuh atau lalui juga pelbagai siri, dugaan, ujian, cabaran, halangan atau apa jua benda lah. Sebab saya yakin tak ada lagi yang saya dengar dalam kehidupan kita ni, kehidupan dia sepanjang dia hidup ni, maknanya daripada dia kecil sampailah dia dalam keadaan sekarang pada hari ini dan pada momen ni, dia happy je memanjang. Maknanya dia tak pernah pun rasa sedih, dia tak pernah pun rasa gundah gulana, dia tak pernah pun rasa gelisah, dia tak pernah pun rasa sesuatu yang mengecewakan hati. Saya tak jumpalah lagi dalam kehidupan saya ni. Ataupun di sebalik satu kehidupan lain pula, saya tak pernah jumpa lagi ada kategori manusia yang sepanjang hidup dia memang happy je, dia bahagia je, dia asyik ketawa je, dia asyik senyum je, tak pernah lagi. Tapi kita tahu memang ada jenis-jenis manusia, ada masalah ke, ada ujian ke, ada dugaan ke, dia kategori yang tak nak fikir. Dia sentiasa rasa dia malas nak kisahkan sangat. Dia, orang kata dia kategori happy go lucky. Dia tetap juga merasakan it's normal. Itu ada jenis-jenis orang lah. Tapi nak katanya, sebab tu saya kata tadi, dalam kehidupan kita ni, kita pergilah jauh macam mana sekalipun ke atas muka bumi ni, kita berjalanlah orang kata beribu-ribu kilometer ke, kita terbang ke negara mana sekalipun, sama ada kutub utara ke, kutub selatan ke, tapi kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada cabaran, kita tak boleh lari daripada ujian-ujian dalam kehidupan ni. Kita, orang kata hebat mana pun kita ni, bergelar seorang profesor ke, bergelar seorang doktorat ke, ataupun hatta kita bukan sesiapa, kita takkan terlepas. Hatta kalau kita kebal sekali, orang kata kebal macam mana pun, pakai baju, orang kata baju kebal ke, baju kalis peluru ke, tapi kita tak boleh nak elak. Ujian ni memang akan sentiasa silih berganti dalam kehidupan. Sebab apa? Itu adalah sebahagian daripada menah kehidupan. Itu adalah sebagai daripada orang kata asam garam dalam kehidupan. Kalau tak, orang kata kita tak belajar sesuatu. Sebab tu nanti kita tengok apa yang dikaitkan dengan hikmah di sebalik ujian dan apa yang kita boleh rekkan dengan pandang ke hadapan. InsyaAllah. Cuma saya tidaklah berhajat untuk terlalu formal malam ni, memandangkan kita pun di malam hari, siang semua dah sibuk bekerja. Jadi kita cuba berkongsi sesuatu yang agak ringan, yang tajuk pun tak berat, tajuk pun benda yang mungkin sesama kita boleh keep sharing, boleh kalau ada soalan kita boleh bertukar-tukar soalan kan kat sini. Okay, macam saya cakap tadi, fokus kita pada malam ni adalah
bukan saya nak bercakap tentang soal tentang ujian, tapi saya nak melihat ibrah daripada kesan daripada ujian-ujian ataupun cabaran-cabaran tadi tu yang kita boleh relate dengan topik kita malam ini, yakni pandang ke hadapan. Okey, sebelum saya nak bawa lebih jauh lagi, suka saya relatekan dengan satu kisah. Saya baru-baru ni ada terbacalah satu buku yang mana dalam buku tu quite interesting, yang menceritakan tentang hai Ina. Waalaikumsalam. Thanks Ina. Okay, terima kasih juga. Ina pun struggle juga kan dengan pelbagai tugasan di pejabat, tapi still dapat luangkan masa bersama-sama malam ni. Alhamdulillah. Ina pun sentiasa hadapi pelbagai ujian dan cabaran kan dengan kehidupan. Tak boleh lari kan Ina, benda ni adalah common dalam hidup kita kan. Okey, balik pada topik kita malam tadi, macam saya cakap tadi, ada satu kisah yang saya baca. Kalau sebelum-sebelum ni saya ada banyak kaitkan dengan kisah Nabi Muhammad. Ya, kita tahu Nabi Muhammad adalah orang kata insan yang sangat-sangat hebat. Sebab apa hebat? Dahlah dia adalah pesuruh Allah. Pada masa yang sama dia juga adalah manusia yang diuji dengan 1001 ujian, 1001 rintangan dalam dia memperjuangkan agama Islam. Kita tahu Nabi ni banyak sangat tentangan dalam kehidupan dia, tapi Nabi tak pernah berputus asa, Nabi tak pernah lemah semangat, Nabi tak pernah pun kata nak give up untuk menegakkan syiar Islam, Nabi tak pernah pun give up untuk terus berjuang terhadap umat-umat dia. Okey, tapi malam ni saya tak naklah sentuh berkait dengan Nabi. Saya tertarik dengan kisah Nabi Musa. Yang mana dalam buku tu dia ada menceritakan, saya tertarik sebenarnya daripada kisah Nabi Musa tu sebenarnya dengan satu doa. Sebab bila kita cakap pasal ujian ni, kita tak lari juga, kita nak relate nanti dengan doa-doa kan. Saya tertarik dengan satu doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Apa Nabi Musa kata dalam, tak silap saya dalam surah Al-Qasas ayat 24, yang mana, okey jangan saya ada salah sikit sebab saya pun tak hafal. Maaf kalau ada sedikit gangguan bunyi-bunyi tu, okey abaikan. Okey, doa tu apa Nabi Musa cakap? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini fakir kepada apa sahaja yang engkau turunkan. Tengok kat sini cara Nabi Musa berdoa. Menunjukkan yang pada waktu dan ketika ini sebenarnya kenapa Nabi Musa berdoa pada waktu ini, pada doa sedemikian, sebab ada digambarkan pada ketika itu Nabi Musa ni, kisah ni menggambarkan Nabi Musa, dia pada waktu itu melarikan diri ke Jordan. Dia melarikan diri daripada Mesir, dia pergi ke Jordan disebabkan dia larikan diri daripada, tak silap saya, daripada tentera Firaun. Sebab apa? Dalam kisah tersebutlah digambarkan dia ada membunuh membunuh seorang mungkin sebahagian daripada tentera Firaun disebabkan berlaku penindasan, berlaku kekejaman dan penindasan kepada kaum Bani Israel. So apa yang berlaku adalah Nabi Musa menikam, tak silap saya, menikam tentera Firaun tersebut dan end up dia larikan diri ke Jordan. So digambarkan pada waktu itu, yelah Nabi Musa ni bila kata lari, kalau kita kata larikan diri, bermaksud bukan mengembara lah, dia melarikan diri. Bila melarikan diri, dia tak ready, dia tak ada buat persiapan, dia tak ada bawa bekalan, dia tak ada bawa siapa tentera-tentera bersama dengan dia tak ada bawa teman, dia tak ada bawa segala, ataupun dalam kata lain dia tak ada persiapan pun. Sebab nama pun istilah lari diri. Macam kalau kita lah, kalau kata macam maybe some of us ada pengalaman melarikan diri daripada rumah. So kita tak adalah kata nak standby macam kita nak pergi
bercuti selama seminggu, macam kita nak pergi vacation, kita nak mengembara, kita prepare all makanan yang kita nak bawa, baju yang kita nak pakai. Tak. Ni bila kata konsep melarikan diri, maknanya apa yang tercapai, apa yang kita dapat capai, yang tu je lah. Tapi digambarkan pada dalam kisah itu, Nabi Musa melarikan diri daripada tentera Firaun, dan melarikan diri sejauh, katanya digambarkan dia melarikan diri ke Jordan. Kita tahu Mesir dan Jordan adalah boleh kita katakan jauh lah. Kalau kata sahabat saya lah, kalau naik kalau kenderaan biasa pada waktu kita keadaan sekarang dengan dunia kita sekarang, kalau menaiki kapal terbang sekurang-kurangnya makan masa 2 jam. Tapi kalau naik bas sekurang-kurangnya sehari semalam. Sehari semalam, mungkin 2 malam ke. Tapi itu dalam keadaan sekarang, yang keadaan yang kita ada jalan raya, ada kelengkapan semua. Tapi kita gambarkan pada waktu dan ketika itu Nabi Musa melarikan diri dengan keadaan muka bumi yang mungkin berbukit bukau, dan kita pun tak sure dia larikan diri. Of course lah bukan dengan kereta kan. Mungkin kalau itulah macam sahabat saya kata tadi, kalau dengan bas dia kata boleh makan masa at least 1 hari 1 malam. Tapi kalau lah pada waktu dan ketika itu Nabi Musa melarikan diri dengan menaiki kata dengan menunggang kuda ataupun maybe unta, saya tak pasti, kena semak balik kitab-kitab atau sirah-sirah. Saya pun tak buat kajian ilmiah yang secara mendalam lah untuk kisah ni. Tapi kita nak tengok ibrah daripada doa ni kan, daripada kisah ni. Yang mana digambarkan begitu jauh. Bila jauh ni tak ada persediaan, maka of course lah perjalanan dia adalah satu perjalanan yang penat, yang melelahkan, yang meletihkan, yang kata tak bersedia dari sudut fizikal, dari sudut mental. Maka bila macam tu, of course lah kalau kita tak bersedia, bila berlaku kat kita, diri kita, of course kita akan rasa, mungkin kita akan mengeluh, dan mungkin kita akan rasa macam apalah yang sedang berlaku dekat diri kita kan, kalau perkara itu berlaku. Tapi yang digambarkan dalam cerita tu, pada waktu dan ketika itu Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis yang pada waktu itu sedang memberi minuman kepada binatang ternakan, tapi ada kesukaran. Nabi Musa melihat perkara itu. Kita tahu sikap Nabi Musa, dia ada satu sikap yang mana dia tak suka melihat orang dalam kesusahan. Dia tak suka melihat penindasan. Saya pun tak dapat detail sangat bagaimana kisah tersebut, tapi apa digambarkan dalam kisah tersebut, Nabi Musa melihat kepayahan dua orang gadis ini memberi binatang ternakan dia minuman. Jadi Nabi Musa menghampiri dan Nabi Musa cuba membantu mereka yang dalam keadaan kesusahan. Kalaulah diikutkan logiknya pada waktu dan ketika itu, Nabi Musa sebenarnya dalam keadaan kepenatan, Nabi Musa dalam keadaan keletihan, Nabi Musa dalam keadaan orang kata tak bermaya. Sebab apa? Perjalanan yang memakan masa yang tak tahu berapa lama, mungkin berhari-hari, mungkin yang orang kata penuh liku-liku, mungkin pada waktu itu alami orang kata ialah padang pasir kan, padang pasir mungkin dengan kepanasannya, dengan ribut orang kata ribut padang pasirnya, kita pun tak sure lah kan. So kalau ikut logik masa tu tak sempat. Kalau kita ni kalau dah penat sangat, ibarat macam kalau kita balik daripada kerja, kalau kata anak kita berlari nak cerita kat kita apa benda, nak cerita benda yang dia rasa seronok kat itu, tapi kita rasa dah tak lalu nak dengar. Sebab apa? Kita rasa, wah aku dah letih. Aku macam kalau boleh pada waktu tu aku nak orang faham yang mana just nak relax, just nak bertenang, just nak rehatkan minda, nak rehatkan orang kata badan kita, sebab kita dalam keadaan keletihan. Tapi sebaliknya apa yang berlaku pada Nabi Musa? Nabi Musa tak boleh lihat, dia terpaksa mengabaikan, dan malah digambarkan seseolah dia lupa seketika pada waktu itu dia dalam kesusahan, dia dalam keletihan. Sebaliknya dia menolong, dia membantu. Ibrah daripada situ mungkin macam daripada doa dia tadi, ya Allah, dia berserah. Dia kata, sesungguhnya aku ini fakir
terhadap apa saja kebaikan yang engkau turunkan. Maknanya mungkin daripada kesusahan yang dialami, kepayahan yang dialami ni, rintihan demi rintihan daripada doa ni, maka Allah mendengar. Tapi sebelum Allah mendengar, sebelum Allah nak berikan sesuatu, Allah bagi dulu ujian. Allah nak tengok setakat mana Nabi Musa, kemampuan Nabi Musa dalam menghadapi ujian dan musibah pada waktu yang ketika itu. Tapi Alhamdulillah Nabi Musa membantu dua orang gadis ni, dan rentetan diceritakan dalam kitab tersebut. Kedua-dua gadis ini bagi tahu kepada ayah mereka, dan tak silap katanya digambarkan dalam kisah tersebut ayah mereka adalah Nabi Syuaib. So apa yang Nabi Syuaib ni buat adalah dipanggil Nabi Musa. Dia tahu kisah Nabi Musa ni seolah Nabi Musa ni sedang bermusafir, sedang dalam kesusahan daripada kedua-dua anak gadis dia ni. Jadi apa Nabi Syuaib buat? Nabi Syuaib memanggil Nabi Musa untuk membantu yang Nabi Musa pada waktu ketika itu dalam kesusahan. Yang mana Nabi Syuaib bagi dia tempat perlindungan, Nabi Syuaib bagi dia tempat, perlindungan, tempat tinggal lah kan. Bagi dia pekerjaan, bagi dia makanan, bagi dia minuman, dan sehingga kan katanya akhirnya Nabi Musa dikahwinkan dengan salah seorang daripada anak gadis Nabi Syuaib yang ditolong oleh Nabi Musa tadilah. Jadi kat sini nak gambarkannya, tengok kesan daripada, kalau kita tengok tadi orang kata Nabi Musa boleh saja untuk memilih tidak membantu kedua-dua gadis ini, tapi tidak. Nabi Musa ni sentiasa bersangka baik. Nabi Musa lupa seketika tentang musibah yang sedang berlaku pada dirinya. Sebaliknya dia lebih melihat, dia lebih ihsan kepada insan lain pada waktu dan ketika itu, dan pada masa sama mungkin dia merintih, dia memohon, dia merendahkan diri, dia berserah. Sebab kita dengar tadi doa dia, sesungguhnya aku sangat fakir kepada apa saja kebaikan yang engkau berikan. Maknanya dalam konteks ni kita melihat pada waktu dan ketika itu dia menyerahkan, dia bertawakal, dia berserah sepenuhnya kehidupan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merencanakan apa yang akan berlaku dalam kehidupan dia seterusnya. Sebab dia tak tahu, dia melarikan diri kan daripada tentera-tentera Firaun tadi, dan dia tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Sebab kita tahu yang Nabi Musa ni digambarkan dia seorang yang dia tinggal di istana, maka dia meninggalkan kehidupan dia yang mewah dan akhirnya dia survive hidup sebegitu. Alhamdulillah disebabkan tawaduknya, pada tawakalnya dia kepada Allah SWT, maka Allah mendorong dan mendengar rintihan hamba-Nya yang ini, dan dia memberikan kebaikan terhadap musibah yang dihadapi oleh Nabi Musa ini. Okey. Itu yang saya nak share sedikit lah, yang berkait dengan yang saya terbaca lah. Kebetulan saya terbaca dalam buku 2-3 hari lepas, dan saya Alhamdulillah kebetulan topik kita berkait dengan mengenai musibah, hikmah di sebalik ujian, dan apa yang kita boleh relate dengan pandang ke hadapan. Tapi itulah macam saya kata, fokus kita pada malam ni, walaupun kita tengok dah almost dekat setengah jam ni, okey, kita nak relate dengan isu pandang ke hadapan, yang mana hikmah di sebalik musibah, hikmah di sebalik ujian, atau dalam bahasa yang mudah lah saya bagi, kita kata dalam keadaan sekarang, kita kata looking forward. Kalau berlaku apa-apa, kita biasa dengar orang kata move forward, looking forward, move on, let it go. Dah macam ni lah kan, lagu Frozen pula kan. So nak katanya, apa pun yang berlaku, ujian dalam kehidupan ni, kita tetap nak kena teruskan. Sebab apa? Saya bagi satu analogi lah. Kita bagi satu analogi simple dengan kehidupan kita yang kita memang duk buat pun hari-hari. Analogi yang simple adalah kita memandu. Kita memandu kereta. Kita memandu kereta sebenarnya ibarat kita ni berada dekat simpang 4. Daripada simpang 4. Yang mana kita pilih untuk ke kanan. Kalau tengok ni, kalau kanan saya lah, kalau tengok dekat live ni
look like macam ke kiri kan. Tak kisahlah mana-mana pun, tapi kita nak kata bila kita kat simpang 4. Kita nak pergi kanan ke, kita nak pergi kiri ke, kita nak pergi ke belakang ke, kita nak pergi ke depan. Kita duduk kat tengah-tengah ni, kita duduk kat tengah ni. Kita nak mandu kereta, kita duduk kat tengah. So, begitu maknanya mana yang kita nak pergi adalah bergantung kepada diri kita. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh ke belakang, kita tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan, dan kita kena sentiasa ke depan. Tapi analoginya adalah bila kita memandu, kita biasanya kita memandu ke depan. Kita memandu kereta, kita looking forward. Sebab apa? Kita nak sampai ke destinasi. Sebab kita tahu perjalanan kita ni jauh ke hadapan. Perjalanan yang kita nak teruskan dalam kehidupan ni ada ke hadapan. Yang mana kita, apa matlamat kita dalam hidup ni, apa visi yang kita nak capai. Tapi pada masa sama bukan kata kita tak boleh pandang ke belakang, bukan kita tak boleh toleh ke belakang, tidak. Sebab bila mana kita toleh ke belakang itulah kisah-kisah yang kita dah alami, orang kata jatuh bangun kita, yang mana sekali-sekala kita memang perlu pandang ke belakang. Begitu juga mana kita bawa kereta, kita sekali-sekala kita memang, bila kita dah salah jalan, kita memang kita pergi ke depan, tapi pada masa sama kita tetap salah jalan. Yang mana kita reverse sikit ke belakang, reverse sikit. Kita reverse ke kanan, kita reverse ke kiri. Tapi kita macam mana pun untuk kita sampai ke destinasi, belum pernah lah lagi saya sepanjang saya hidup ni, saya naik atas highway tu, saya duduk atas jalan, saya belum pernah lah lagi bila kita duduk atas jalan tu, saya tengok orang sebelah kanan ataupun orang di line saya ni akan memandu semua secara terbalik. Tak. Semuanya untuk sampai ke destinasi masing-masing semua menuju ke hadapan. Yang mana kita tahu untuk kita sampai ke end of our target, end of our vision ataupun misi, ataupun kalau kita kata kalau kita jelas dengan big why kita dalam kehidupan ni, maknanya kita akan moving forward, kita akan pergi ke depan. Sebab itu memang lumrah dalam kehidupan. Sebab tu macam saya kata tadi, dalam kehidupan ni ada dua je. Sama ada kita memilih untuk apabila kesan daripada ujian untuk kita hanya duduk dan kita menangisi, kita meratapi orang kata ujian yang kita rasa yang kita hadapi tadi, yang kita bersedih je ataupun kata duduk je tepi bucu katil tu meratapi, termenung seorang-seorang, ataupun kita memilih untuk bangun, untuk orang kata buat orang kata bukan musibah, kita buat muhasabah diri, kita buat refleksi dengan diri kita, apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita rasa kita boleh kesan daripada ujian yang kita hadapi ni, apa yang kita boleh nampak ke hadapan, apa yang kita boleh kita susun atur perjalanan kita yang seterusnya. Okay, sebab benda ni memang all of us memang lalui. Saya yakin sahabat-sahabat kat luar sana memang benda ni secara kita sedar ataupun tak, jaranglah kalau kita berlaku apa-apa kita akan mungkin ada juga yang memilih untuk sentiasa menyalahkan. Kita kena berhati-hati dalam konteks ni. Bila perkara ini berlaku, kita kena berhati-hati dengan percakapan kita. Sebab kita kena ingat percakapan ini benda yang lahir daripada pemikiran kita, benda yang lahir daripada hati kita ni sebenarnya adalah satu doa. Sebab itulah kalau kita ingat dalam surah Kursi, maaf saya pun tak hafal, tapi sedikit intipati pada surah Kursi itu menyatakan aku menurut sangkaan hamba-Ku. Allah sebenarnya mendengar isi hati kita. Maknanya kata-kata itu sebagai doa. Kata-kata yang lahir daripada pemikiran kita, kata-kata yang lahir daripada hati kita ni adalah satu doa. Yang mana apa yang keluar tu adalah doa. Sama ada kita meratapi, terus rasa menyalahkan takdir, terus kita menyalahkan ketentuan dengan perjalanan kehidupan ni, ataupun kita rasa no, kita tetap melihat siri kehidupan ni sebagai sesuatu yang positif. Apa jua yang berlaku dengan kehidupan kita ni, apa sahaja musibah yang berlaku dengan kehidupan kita ni adalah sesuatu yang pasti ada sebab, sesuatu yang pasti ada hikmah yang menanti di hadapan. Ibarat orang kata pelangi lah yang menanti kita di hadapan setelah orang kata ributnya, setelah berlakunya hujan apa semua, insya-Allah di penghujungnya tetap ada sesuatu pelangi yang akan menanti dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey.
sebenarnya masa discuss dengan sahabat lah juga semalam, discuss dengan one of sahabat saya dalam team, mereka sebenarnya minta juga untuk saya berkongsi sesuatu yang relate dengan diri saya sendiri. InsyaAllah saya susah juga sebenarnya nak berkongsi yang berkait dengan kehidupan saya, because benda ni kadang-kadang kita rasa ialah kita merasakan itu adalah ujian dalam kehidupan kita, berat pada kita. Tapi Waalaikumsalam Kak Lang. Thank you Kak Lang. Kak Lang mungkin diskusi, betul Kak Lang. Tapi saya tak hafal Kak Lang, cuma saya tahu intipati dia, aku menurut sangkaan hamba-Ku. Maksudnya Allah sentiasa melihat apa jua yang lahir daripada isi hati kita. Sebab tu sebenarnya kalau kita melihat kalau kita melihat sisi ujian ni sebagai satu sudut pandangan yang positif, kita akan melihat banyak benda, banyak hikmah yang kita boleh pelajari. Banyak hikmah yang positif lah yang kita boleh dapat dalam hidup kita ni. Okeylah, saya kaitkanlah sedikit dengan apa yang berlaku dengan kehidupan saya, sebab some of us maybe dah tahu, some of us mungkin tak kenal saya pun. Okey, tak adalah hebat mana pun. Saya orang yang biasa-biasa saja. Tapi saya pun tidak lari daripada hadapi juga sebahagian daripada ujian dengan kehidupan ni. Yang mana tak silap saya pada peringkat awal kot, awal-awal dulu 2 bulan yang lalu saya adalah berkongsi sedikit yang mana pada tahun 2018, pada waktu itu 2018 pada waktu itu saya telah mengambil, saya kira satu keputusan yang agak besar lah dalam kehidupan saya yang saya pun tak jangka saya akan buat perkara itu. Tapi itulah Allah, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang berada dalam isi hati saya. Sebabnya 2018 pada sekitar bulan Mei macam tu saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Itu satu keputusan yang saya tak ambil keputusan yang lama. Dia keputusan yang agak drastik, yang mana saya meletak jawatan dalam tempoh 2 minggu. Kita pun ada protokol juga, tapi selepas berbincang apa semua, saya harus meletak jawatan sesegera mungkin. Maknanya saya bagi notis dalam sekitar 2 minggu, tak fikir apa dah masa tu saya harus segera untuk berhenti kerja. Sebabnya sedikit sebanyaklah pada waktu itu, dalam few years ago, terdetiklah dekat dalam hati saya yang sebenarnya I'm not happy with my life pada waktu dan ketika itu. Sebabnya ialah kita rasa macam ada benda yang kontradik dengan isi hati kita, sebab mungkin dengan isu kerja, dengan tak happy-nya, dengan maybe tak happy dengan surrounding, tak happy dengan culture, tak happy dengan apa yang kita sedang lakukan. So saya sentiasa memikirkan apa yang saya boleh lakukan dalam kehidupan ni, sebab kita dalam hidup ni kita kena ada visi dan misi kan. Takkan kita nak teruskan kehidupan ni walaupun kita tak happy, walaupun kita tak bahagia, kita nak teruskan je orang kata sampai to the ends. Sebab kita kena ada satu titik noktah dalam kita nak buat sesuatu perkara ni, kita kena ada satu keputusan. So saya keep bertangguh, keep rasa macam I want to do something yang much more better in my life. Tapi saya masih tak jumpa, saya masih tak dapat satu jalan yang konkret yang menyatakan apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya nak buat. Tapi pada masa sama, pada waktu ketika itu saya rasa memberontak dengan situasi saya yang mana saya tak happy dengan keadaan kerja saya. Dan orang kata pelbagai lah, bila kita tak happy ni banyak ujian, banyak musibah, banyak dugaan yang datang, banyaklah kesan-kesan yang negatif. Kita punya distress, kita punya tak happy dengan orang, kita ada masalah dengan orang sekeliling pada waktu itu. Banyaklah orang kata ujian. Tapi sebab daripada Allah mendengar isi hati kita, sebab kita nak looking forward dengan kehidupan kita kan. Sebab kita rasa macam umur kita makin meningkat, so kita nak do something yang better in our life. Jadi apa yang berlaku pada tahun 2018, saya tak ambil keputusan yang lama. Selama ni dah bertahun-tahun saya fikir saya nak stop, saya nak berhenti kerja. Selalu cakap saya nak berhenti kerja, tapi tak berhenti-berhenti juga. Bila ada masalah tu berlaku, tak juga berhenti apa semua. Tapi ada satu perkara yang berlaku dalam kehidupan saya pada waktu itu adalah yang mana ayah saya disahkan kanser
tahap akhir yang mana saya sendiri pada waktu itu sebagai seorang anak yang mendengar daripada mulut doktor sendiri, yang mana doktor kata ayah saya tinggal tak lama mana lagi pun, hanya tinggal a few months untuk survive kehidupan dia. So masa tu saya sebagai seorang anak lah, saya rasa macam tak ada benda. Saya masa tu bila doktor bagi tahu dekat saya rasa macam kosong. Saya rasa macam apa makna kalau kita saya merasakan macam apa makna kejayaan kalau mak ayah kita dah tak ada. Saya pada waktu itu saya fikir itu je. Saya macam tak boleh fikir benda lain. Saya bila mana the moment doktor bagi tahu your dad tinggal lagi, tak silap saya masa tu 2 bulan kot doktor predict, 2 ke 3 bulan macam tu. So saya dah tak boleh nak fikir benda lain. Saya hanya fikir apa yang saya boleh lakukan untuk saya yang pada waktu itu hanya ada masa yang very limited untuk buat sesuatu yang sangat-sangat bermakna dalam kehidupan ayah saya. Sebab saya rasa macam kalau saya berjaya pun pada waktu itulah saya rasa macam ayah saya dah nak pergi dah ni. Dan pada masa sama saya macam cakap tadi, saya ada masalah dengan dugaan dengan kerja. So apa yang saya boleh lakukan pada waktu itu, saya fikir saya buat satu keputusan yang berani. Saya tak discuss dengan sesiapa pun, tapi of course lah kita istikharah juga. Saya istikharah, maknanya saya tak adalah discuss dengan berbagai pihak, dengan majikan ke apa, tidak. Saya terus buat satu keputusan selepas orang kata paling tak orang kata berdoa, istikharah, dan akhirnya saya tekad dengan diri saya sendiri dan saya buat satu keputusan, saya kena berhenti kerja. Maknanya saya buat satu keputusan pada satu hari tu, saya kata no, saya kena berhenti kerja. Saya tulis satu surat dan esoknya saya pergi jumpa majikan dan saya letak jawatan dalam tempoh yang sangat singkat. Sebab saya kata saya dah tak punya banyak masa. Saya tak punya banyak masa untuk serve ayah saya pada waktu itu. Jadi kat sini saya nampak selama ni bertahun lamanya yang saya duk orang kata dindong-dindong rasa macam nak berhenti ke tak berhenti. Tapi tak ada satu kekuatan. Sebab saya duk rasakan macam kalau aku berhenti, macam mana aku nak sara hidup, macam mana aku nak bayar hutang, macam mana aku nak survive hidup, macam mana aku nak bagi nak bagi parent, macam mana aku nak teruskan kehidupan. Banyaklah kita berfikir. Akhirnya apa yang kita nak buat tu tak terlaksana pun. Tapi kadang-kala, dekat sini saya kata, kadang-kala kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita dah nampak, pada waktu dan ketika itu ujian yang datang dalam memang saya pada waktu itu saya ada konflik dengan diri, orang kata tak happynya dengan situasi kerja tu. Tapi pada masa sama ditambah lagi dengan orang kata ujian daripada Allah SWT kepada kami lah, kepada saya saja, kepada seluruh ahli keluarga saya, yang mana ayah saya disahkan kanser tahap akhir dan masa yang tinggal sangat pendek lagi untuk kami serve ayah saya. Jadi saya tak fikir panjang. Kadang-kadang kita nak kata, memang kalau kita nak kata nak meraung, nak sedih, sebab kita tahu orang yang kita sayang akan pergi dalam masa terdekat, tapi kita tak sempat. Memang kita tahu itu satu ujian yang berat, tapi kita tak sempat nak fikir sedih tu. Yang kita tahu pada waktu itu kita kena buat plan. Kita kena buat satu keputusan yang melibatkan perjalanan yang kita nak susun atur ke dalam tempoh yang sangat singkat. So kita tak ada pilihan yang banyak. Kita tak ada pilihan lagi setahun, lagi 2 tahun, tak ada. Kita ada short period sahaja untuk kita susun atur apa yang kita ingin lakukan yang terbaik. Jadi saya tak fikir banyak. Pada waktu tu boleh pula saya tak fikir apa nak berlaku dengan saya, apa yang akan terjadi dengan komitmen yang sedia ada, siapa yang nak bagi gaji kat saya, siapa yang nak bagi makan saya, siapa yang nak, saya tak fikir. Yang saya fikir pada waktu itu, ya Allah, aku tawakal ala Allah, aku just berserah kepadamu, yang mana aku ingin lakukan yang terbaik kepada orang tuaku, yang mana pada waktu itu kepada ayah lah, pada arwah ayah saya. So saya berhenti kerja, saya tekad dan saya lakukan yang terbaik dalam tempoh hayat dia masih ada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya berpeluang lah menjaga arwah ayah
sehinggalah ke akhir hayatnya. Betul lah seperti jangkaan doktor, sebenarnya tak sampai pun. Alhamdulillah saya buat satu keputusan, pada waktu itu saya rasa bersyukur sangat ya Allah, sebab Allah tak melengah-lengahkan lagi, tak orang kata tak main, tak bagi hati saya ni orang kata tak menarik, orang kata tak main tarik tali lagi. Maknanya pada waktu itu saya buat satu keputusan yang sesegera mungkin. Rupanya daripada tempoh 3 bulan tu, akhirnya Allah hanya nak bagi saya peluang tak sampai sebulan pun untuk saya betul-betul berikan tumpuan sepenuhnya untuk menjaga arwah saya sehingga ke akhir hayatnya. Okey, Alhamdulillah saya bukan nak kata, bukanlah, kisah ni bukan nak menggambarkan bagusnya saya, tak. Saya tahu kat luar tu banyak lagi insan-insan yang hebat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tahu Tuan Asri kita ni boleh katakan tiap-tiap malam boleh katakan sentiasa support kita. Terima kasih Tuan Asri banyak-banyak. So Alhamdulillah sanggup juga malam ni bersama-sama dengan saya. Harap dapatlah sesuatu yang mungkin boleh kongsi kan. Okey, berbalik pada kisah saya tadi. Dia bukan nak kata hebatnya saya tu, tidak. Banyak lagi kisah-kisah kat luar tu yang nak menunjukkan betapa hebatnya mereka. Tapi apa yang saya nak ambil ibrah daripada kesan daripada keputusan saya tadi, yang sebelum ni saya bertanggung-tanggung nak berhenti, akhirnya disebabkan Allah bagi saja satu keputusan mana doktor menyatakan perkara itu pada saya dan saya tak berfikir panjang. Dalam tempoh kurang daripada seminggu, akhirnya saya meletak jawatan dengan keadaan orang kata penuh dengan komitmen, tapi saya tak fikirkan apa-apa pun. Yang saya fikir pada waktu itu, apa yang saya nak bagi yang terbaik. Cuma saya nak ceritanya adalah hikmah ataupun ibrah di sebalik selepas daripada itu. Memang selepas a few months ayah saya meninggal dunia, dan memang saya tak nafikan bila kita dah berhenti kerja ni, kita macam kita macam start fikir balik, okey, apa yang kita nak buat, apa yang berlaku kat kita, baru kita nak realize balik sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan tau, bila sesuatu ujian tu berlaku, kadang-kadang kita tak tahu apa reflect yang akan berlaku pada diri kita. Sebab tu kat sini sebenarnya kadang-kadang penting sebab tu orang kata penting, kadang-kala dalam kehidupan kita ni kita perlu berada di paling tidak dua perkara ni. Saya selalu ingatkan mungkin sahabat-sahabat saya, ingatkan juga diri saya sendirilah, terutamanya siapa yang kita berkawan, siapa yang kita berada bersama, dan apa yang kita sering kali baca. Perkara ni penting. Perkara ni kadang-kala mempengaruhi dengan kehidupan kita. Sebab apa? Kadang-kala dari rentetan daripada perkara inilah menyebabkan kadang-kadang Allah melorongkan sesuatu tindakan kita tu, kadang-kala membantu kita ke arah yang kadang-kala kita sendiri pun tak tahu. Kadang kita buat satu keputusan tu, sebenarnya kita tak tahu pun apa impak daripada keputusan kita, tapi kesan daripada mungkin orang yang sekeliling kita ada, kesan pada bahan bacaan sikit sebanyak, bila kita orang kata muhasabah dengan diri kita, bila kita buat keputusan dengan diri kita tu, kita tak akan lari daripada benda-benda ni semua. Kita tak akan buat sesuatu yang orang kata far away lah dengan benda yang common dengan hidup kita. Okey, macam mana saya nak relate benda ni dalam bahasa yang lebih mudah. Okey, rentetan daripada itulah, kesan daripada itu, Alhamdulillah perkara ni dah berlaku 2 tahun yang lepas lah. Kesan daripada saya berhenti kerja tu, rupanya hikmah di sebalik saya berhenti kerja ni, sebenarnya Allah nak kata, okay, look, this is a time for you. Because all this while you memang keep asking from Allah SWT, you keep request from Allah SWT yang you nak sesuatu yang lebih much more better in your life. Sebab Allah tahu ada sesuatu yang menanti di hadapan, Allah tahu ada sesuatu yang Allah sedang rencanakan dalam kehidupan kita ni yang kita sendiri tak tahu. Ada sesuatu yang much more better, yang lebih baik, yang kita sendiri tak perasan. Saya bersyukur kesan daripada perkara ini, walaupun dari satu sudut saya sedih sebagai seorang anak, saya sedih ayah saya kehilangan ayah, tapi ini adalah satu perjalanan. Macam saya keep bercakap dari sisi yang lepas, kehidupan ni adalah satu perjalanan. Kita memang akan lalui fasa demi fasa, kita akan ada lalui fasa up, kita akan lalui fasa down. So kita tempuh, kita redah, kita lalui sahaja.
Dan kita always looking forward. Kita sentiasa melihat ke hadapan. Dan kita kena yakin dan kita kena sentiasa merendah diri, dan apatah lagi kita ni hamba Allah. Sebab saya pernah juga bercakap dalam sesi sebelum ni, kita kena ingat kita ni manusia. Manusia ni sebenarnya kalau dia relate balik visi dan misi kehidupan kita ni sebagai manusia, kalau kita rasa kadang-kala bila kita rasa penat sangat dengan ujian-ujian dengan hidup kita ni, kalau kita rasa letih sangat dengan dengan 1001 dugaan dalam hidup kita ni, kita balik pada satu perkara saja. Yakni kita kena ingat visi kehidupan kita ni sebenarnya adalah kita ni hamba Allah saja. Visi kita adalah kita hidup atas dunia ini sebenarnya untuk menjadi hambanya, dan kita ingin menunaikan apa sahaja yang diperintahkan olehnya. Maka kita kena terima saja apa saja ketentuan yang telah Allah tetapkan. Dan bila mana kita rasa letih, bila mana kita rasa penat, betul, ujian, musibah, ataupun senang cerita kita kata kehidupan ni satu benda yang kita lalui. Kehidupan ni adalah satu benda yang penat. Yang kita tahu kehidupan ni adalah satu benda yang melelahkan. Tidak ada sepanjang masa kita bahagia, tidak ada sepanjang masa kita happy macam saya kata awal tadi. Tapi insyaAllah kalau kita sentiasa merendah diri, kalau kita sentiasa orang kata berbalik kepada apa sahaja yang berlaku dengan kehidupan kita ni, kita back to Allah, kita tawaduk, kita keep meminta macam Nabi Musa tadi, sentiasa macam apa Nabi Musa kata, sesungguhnya aku ini fakir, apa sahaja kebaikan yang engkau berikan. Maksudnya nak kata dia berserah saja. Dia tak tahu pun apa yang akan berlaku kepada dia dan apa yang Allah akan berikan di hadapan. Dia tak tahu. Rentetan daripada itu, kita serahkan kehidupan kita ni bulat-bulat kepada Allah, dan kita tak duduk saja, kita tak menangisi, kita tak meratapi apa sahaja musibah mendekat kita, kita bangun, kita bangkit dan kita cari. Kehidupan ni adalah kita kena sentiasa mencari dan mencari, bangun dan bangun, bangkit dan bangkit. Kita kena keep perjuangkan, because this is perjalanan. Bila kita kata perjalanan, kita kena terus. Kita tak boleh nak duduk stop. Kita tak boleh nak duduk kat satu track. Kita tak boleh nak duduk kat traffic light tu selama-lamanya. Kita kena bergerak. Kita kena pilih juga. Ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. Sekali-sekali kita kena patah ke belakang sebab mungkin kita sesat. Tapi pada masa sama kita kena teruskan kehidupan. Jadi saya nak katanya, Alhamdulillah dalam tempoh 2 tahun ni banyak sangat, Alhamdulillah, yang benda yang saya tak pernah sangka-sangkakan dengan kehidupan. Saya masih jauh lagi orang kata untuk kata sebagai seorang berjaya. Tidak, belum lagi sepenuhnya. But Alhamdulillah, I'm looking forward. Banyak yang saya rasa Allah telah lorongkan. Benda yang saya tak pernah jangkakan, benda tu akan datang dalam hidup saya. Benda yang saya tak pernah mimpikan. Contoh macam mungkin some of you maybe know, dulu satu ketika dulu background saya ada seorang, saya technical person dalam orang kata basically dalam bidang engineering, and lepas tu saya dalam bidang pengurusan projek. End up right now saya berada dalam saya as a part, saya dalam bidang keuangan, saya sebagai seorang perunding, sebagai perunding pewarisan harta umat Islam, dan juga sebagai perunding takaful. Saya membantu umat-umat Islam di luar sana merancang kehidupan mereka, merancang harta mereka, merancang keuangan mereka. Yang satu benda yang saya tak pernah pun selama ni saya akan lalui, saya akan berada dalam landasan begini. Tapi Alhamdulillah, benda yang saya tak pernah jangka, tak fikirkan, tapi saya semakin hari semakin ke hadapan, semakin lama saya melihat apa yang Allah ingin rancangkan sebenarnya adalah daripada satu ketika dulu adalah sesuatu yang saya impikan, sesuatu yang saya inginkan. Tapi saya masih mencari, saya masih lagi melangkah, saya masih lagi berjuang, saya masih lagi menimba ilmu, saya masih lagi merangkak, saya masih lagi berlatih, dan ada waktu ketika saya mencapai kejayaan, ada waktu ketika saya tetap jatuh, tapi saya sentiasa looking forward, saya sentiasa melihat, wow, indahnya kehidupan ini. Saya merasakan sesuatu cabaran yang saya lalui satu ketika dulu sebenarnya menarik. Benda ni saya melihat rupanya hikmah daripada ujian tu, dan bila kita melihat sesuatu yang positif ke hadapan, saya rasa sesuatu perjalanan hidup ni sesuatu yang indah. Memang tetap saya tak ada juga rasa sedih, bukan tak ada dalam tempoh 2 tahun ni tak rasa kesedihan, tidak. Tapi nak katanya yang satu ketika dulu yang saya susah sangat orang kata nak berhenti tu, sebab saya merasakan saya bergantung sepenuhnya. Saya rasakan
siapa nak bagi saya gaji, siapa nak bagi saya makan, siapa nak bayar komitmen saya. Rupanya tidak. Saya masa pada waktu itu saya terlalu orang kata terlalu saya memandang perspektif yang orang kata macam mana nak cakap, melihat sesuatu yang hanya terbatas di akal fikiran, tapi sebenarnya nak katanya perancangan Allah di sesuatu kesan daripada sesuatu hikmah yang mana Allah berikan ujian ayah sakit dan akhirnya tanpa saya berfikir panjang saya merasakan tanggungjawab saya sebagai seorang anak dan saya tidak berfikir panjang, saya terus meletak jawatan dan saya merasakan insya-Allah saya yakin dengan perancangan Allah dan saya yakin dengan doa daripada ibu bapa saya, insya-Allah ada sesuatu yang Allah ingin berikan di masa-masa hadapan. So itulah yang saya rasa yang saya nak berkongsi lah pada hari ini. So pada sahabat-sahabat dekat luar sana tu nak kata saya nak mungkin nak advice lah, mungkin nak sarankan lah. Sekarang ni apa sahaja yang kita hadapi tu utama dengan keadaan kita tahu musim-musim COVID ni, banyak sahabat-sahabat kita kat luar sana ujian yang Allah berikan pada waktu ketika ni, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang orang kata daripada bergaji besar suddenly dipotong gaji, suddenly berdua bekerja, end up seorang saja bekerja, sentiasa bersangka baik. Kita tak tahu apa yang sedang Allah rencanakan kehidupan kita. Dan satu benda juga yang saya rasa seronoknya juga, memang kita nampak ya Allah cabarannya, terutama saya dalam bidang ni, saya dalam bidang, orang kata dalam bidang sales lah, yang saya tak pernah jangkakan yang saya akan buat, apatah lagi cabarannya kita tahu bila sales ni, jarang sales ni orang kata sales ni nak duduk dekat depan PC je. Sales ni kita tahu biasanya kita akan keluar dan kita berjumpa dengan public, kita akan jumpa dengan orang, kita akan advise orang, maknanya kita face to face. Tapi kesan daripada COVID ni rupanya alhamdulillah kita explore something new. Rupanya banyak lagi benda-benda yang saya tak jangkakan. Rupanya kita boleh juga, still kita boleh buat sale melalui online. Alhamdulillah, rentetan daripada disebabkan COVID ni, saya disebabkan COVID ni lah juga saya boleh menambah another lagi professional service saya dalam bidang kewangan. Alhamdulillah, rentetan daripada COVID ni jugalah, orang kata new norm ni, alhamdulillah akhirnya kami yang selama ni, yang tim Inspire ni, satu ketika dulu sebenarnya kita dah lama tim ni, kita dah lama tubuhkan, kita dah lama mengimpikan perkara-perkara seperti ni, tapi bertangguh. Sebenarnya kita dah pernah sit down, kita dah pernah orang kata bersama-sama buat satu modul, kita sit down dan kita bincangkan macam mana kita nak keep menyampaikan ilmu ni daripada tahun 2010. Tapi orang kata benda tu tak jalan, benda tu keep postpone, benda tu keep bertangguh atas sebab-sebab yang tertentulah, atas sebabkan komitmen masing-masing sebahagian daripada kita, sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, ada yang dah orang kata komitmen dengan keluarga, ada yang komitmen dengan belajar, ada yang pelbagailah komitmen dengan pekerjaan dan so on semua. Tapi alhamdulillah kesan daripada ini, orang kata ibrah daripada COVID ni, kami akhirnya bersepakat yang mana kita duduk, kita bersama-sama, kita berdiskusi dan kita akhirnya berjaya buat apa yang kita impikan satu ketika dulu. Dan alhamdulillah kesan daripada itu, maka inilah terwujudnya, maka inilah hasilnya. So sahabat-sahabat kat luar sana tu, bukan bila mana saya kata kita hidup ni kita kena sentiasa positif. Saya faham kita adalah insan biasa saja, kita tak lari daripada untuk rasa up and down. Kita hanyalah orang kata manusia biasa, sedangkan Nabi yang hebat tu pun bila mana Allah berikan ujian yang kita tahu, Nabi dalam banyak-banyak ujian kehidupan yang dia paling sekali Nabi rasa sakit adalah bila mana Allah uji dia bertimpa-timpa dari sudut dia hilang insan tersayang, dia kehilangan isteri lah terutamanya pada waktu itu, Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah adalah pejuang, adalah orang kata tulang belakang kepada perjuangan Rasulullah. Tapi orang kata bukan Rasulullah tak pernah menangis, bukan Rasulullah tak pernah rasa bersedih, bukan Rasulullah tak pernah rasa
Yalah mungkin rasa, orang kata rasa sedih, rasa kecewa. Tapi Rasulullah pun bangkit. Begitu juga apatah kita ni manusia biasa ni yang memang tak boleh nak lari dengan kehidupan kita hari-hari ni. Memang Allah akan jentikkan juga dalam hati kita ni ada juga ujian-ujian. Kita kena ingat nikmat itu juga ujian, musibah itu juga ujian. Bergantung pada kita. Kita kena ingat juga rentetan daripada ujian ni lah, rentetan kita tengok daripada orang kata kesan daripada ujian, kesan daripada kesedihan ni. Berapa ramai insan-insan kat luar sana akhirnya dia back to jalan Allah. Akhirnya dia merintih yang mana mungkin sebelum ni tak pernah kenal Allah, yang mana sebelum ni tak pernah kenal apa orang kata itu, orang kata apa itu rumah Allah, apa itu sejadah. Mungkin selama ni tak pernah berdoa, mungkin selama ni tak pernah menangis, tak pernah merintih. Tapi kita back to Allah, kita orang kata kita kembali melihat diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Dan Alhamdulillah kesan daripada itu Allah angkat darjat kita dan mungkin melatih diri kita menjadi seseorang yang much more better lah daripada yang sebelum ni. So nak katanya pandang ke hadapan, apa jua yang berlaku tu kita keep looking forward, pandang ke hadapan, terus melangkah. Sekali-sekala mungkin kita boleh toleh ke belakang balik, mana kita melihat balik satu ketika dulu kita pernah jatuh, kita pernah rasa 1001 dugaan lah dalam hidup kita, yang mana kita ambil hikmah, kita ambil orang kata ibrah lah daripada apa yang berlaku. Okay, so saya rasa mungkin itu sahaja. Mungkin itu sajalah kot. Saya tak pasti sebab saya tak sure macam mana saya nak tengok ada soalan ke tak. Tapi kalaulah kata ada soalan pun mungkin nanti saya boleh tengok dekat komen lepas habis daripada sesi live ni. Mungkin saya boleh tengok komen dan insyaAllah kalau ada soalan saya akan cuba jawab. Kalau tak ada pun tak apa, saya berbesar hati juga hari ini. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk berkongsi sesuatu. Macam saya kata tadi, tak banyak tapi sedikit. Sedikit peringatan untuk mengingatkan diri saya. Sungguhnya mungkin ada sesuatu yang baik itu yang mungkin boleh dikongsi, mungkin boleh menjentik juga hati-hati sahabat-sahabat dekat luar sana. Dan apa yang saya berkongsi hari ini lebih kepada mengingatkan saya lah basically. Yang mana kita adalah manusia biasa. Kita tak lari daripada menghadapi menah-menah kehidupan, ujian-ujian tentang kehidupan, yang mana ujian-ujian inilah mengajar kita, melatih diri kita menjadi seorang insan yang lebih baik. Tapi dia bergantung kepada diri kita. Kalau kita memilih ke arah yang lebih baik, maka kita akan jadi baik. Tapi kalau kita memilih ke arah yang salah, maka kita akan jadi orang yang salah. So semua itu bergantung kepada diri kita sendiri untuk memilih mana satu jalan. Okay, saya rasa dah tak banyak pun, dah almost, kalau tengok kat sini dah almost 1 jam saya berkongsi. InsyaAllah saya yakin ada lagi di hadapan di siri-siri akan datang. Mungkin saya akan, tak tahu, mungkin kembali berduet ke, mungkin kembali berempat ke, bertiga ke, kita tak tahu. Kami pun sentiasa melakukan penambahbaikan di hadapan, dan katanya saya difahamkan oleh Kak Lang dan juga beberapa rakan saya lain yang kita ada sesuatu pembaharuan yang kita nak bawa Disember ni kot. Saya tak pasti, mungkin bermula pada minggu depan ataupun Disember, saya tak pasti. InsyaAllah sentiasa saya ingin sarankan kepada sahabat-sahabat semua sentiasa committed, jangan pernah putus asa untuk keep tengok posting kami, keep komen, keep like, keep apa-apa sajalah yang korang rasa boleh support kami, yang boleh bersama-sama dengan kami untuk kami juga untuk terus berjuang untuk sama-sama membantulah sikit sebanyak
untuk kita berkongsi kebaikan dengan masyarakat dekat luar sana. InsyaAllah untuk esok saya tak pasti, untuk esok saya rasa Kak Lang akan kembali bersama dengan kita semua, dan insyaAllah kita nantikanlah pengumuman-pengumuman yang seterusnya. Okey, sebelum saya ending live saya, dah cukup 1 jam pun saya bersiaran pada malam ni. Saya tetap nak ucapkan terima kasih sama ada yang tengok ke tak, ataupun sama ada yang like ke tak, sama ada yang komen ke tak. Itu bukan satu expectation saya lah, bukan satu harapan saya pada malam ni, tidak. Saya menunaikan satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya, dan sesungguhnya saya memohon maaf sekiranya ada tersalah berkongsi, tersalah tutur kata, tersalah menyatakan hadis ke, tersalah menyatakan kisah ke. Sungguh saya pun masih dalam tempoh belajar. Saya pun bukan someone yang professional, but keep asah diri, keep polish diri dalam bidang ni, terutamanya dalam public speaking lah kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi sesi yang akan datang. So sebelum saya akhiri kita punya sesi malam ni, saya nak nyatakan sesungguhnya yang baik itu semuanya, apa sahaja termasuk apa yang terkeluar pada mulut saya, yang mana baik itu semua termasuk ilham dan idea itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya yang mana yang salah itu, yang ralat itu semuanya datang daripada kelemahan diri saya sendiri sebagai hambanya. So saya sudahi saja perkongsian ilmu saya malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye.